السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولئن سألتهم كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana di atas segala limpah kurnia-Nya yang sangat banyak, di antara lain ia masih lagi memeliharakan umur kita, masih lagi memanjangkan umur kita, bukan sekadar hanya memanjang umur, di samping memberi taufik pula dapat kita kuasa melakukan akan apa sekadar mampu kita tentang suruhannya. Begitu juga patah larang sekadar yang diberi taufik oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang alah kita ni umur panjang tapi lalai-lalai. Nah, satu segi Allah masih lagi umur panjang itu satu nikmat. Tapi di antaranya memanjang umur di dalam lalai dan dalam lupa, menasabah dengan yang Allah Ta'ala panggil pada dunia tu la'ibun walahun. Pakai ayat saat ni ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tersebut itu sifat dunia. Itu sifat dunia macam tu. Tapi kalau kita pandai guna dia, pandai proses dia, maka itu jadi manfaat pada akhirat. Tak panggil dunia lah. Cuma namanya kita ni kerja di dalam alam dunia. Nah, rupa tu rupa kerjaan dunia. Tapi bila kita tu buat kena dengan rukun dan syarat bagi syariat, serta pula niat kita tu yang salihah, maka rupa dunia tu jadi sebenar akhirat. Baiklah. Di sini Allah Ta'ala menyata beritahu kepada kita iaitu ahli Mekah di zaman dahulu, di zaman jahiliyah dulu hak belum memeluk Islam. Bila mereka itu ditanya, Allah Ta'ala menyatakan, Muhammad, sekiranya wala in sa'altahum, didului dengan bersumpah, wala in sa'altahum, dan
demi Allah. Reti gitu lagi. Reti daripada lam pada kata la. La in. Orang mengaji qaidah orang panggil kata lam tu muwaddi'atul lil qasam. Dakhilatun ala jawabil qasamil mahzuf. Kaedah. Makna katanya dan demi Allah in sa'altahum jika engkau tanya akan mereka itu. Siapa mereka itu? Dia tafsir dhamir kafir. Nah, khususnya kafir Quraisy di zaman itu, sedangkan mereka duduk dalam tanah haram. Di dalam tanah haram ada Kaabah, rumah yang mulia, dan keturunan puak dia pun Quraisy lebih daripada yang lain. Nah, yang paling lebih di segi bangsa Arab. Di kalangan Arab pula tu puak keturunan Quraisy. Kan? Pada tempat dia duduk kapur dia pula tu di tanah haram Makkah. Di sana adanya Kaabah. Nak cari ke mana tamu ke bumi tak ada dah. Melia mereka itu, tetapi tempat kita nak ambil renungan. Sungguh pun mereka keturunan baik. Keturunan dia mulia tinggi. Nah, bakal dia tu lebih. Kampung tempat dia duduk adalah tempat mulia, tanah haram, tak ada nak tanding dengan lain kan. Sehingga datang pada hadis, satu kita semaya di tanah haram, apa lagi dalam masjid haram. Berganda siapa berapa setahu kita? 100 apa? 100,000. Kalau 100 saja tak pula mana lagi tu. Nah, tapi berganda banyak dah lah. 100,000 nak cari ke mana tamu kaum ini. Sampai tu orang boleh jejak seumur hidup, boleh jejak sana walaupun tak sempat buat haji, pergi mati sebelum banyak kan. Di bulan Zulqa'dah dekat-dekat nak buat haji mati, tapi masya-Allah dia mati di situ tu berapa kelebihan. Lagi pulaknya dia beribadat situ sama tara duk tunggu haji. Apa pula dalam azah tinggi betul-betul nak buat haji, mati dalam azah penuh. Apa pula mati situ orang semaya pula Allah. Nah kita kan tiap-tiap lepas semaya Allah beribu orang, berjuta orang. Tu padahal seramai-ramai doa tu dah banyak mana hak masing-masing tu. Tu kelebihan di situ. Tapi walaupun gitu lebih, kalau tidak ada guru yang mengajar agama, kekal dalam jahil. Tapi dia panggil jahiliyah. Kan? Puak ahli Mekah panggil puak jahiliyah kerana dia tak ada guru dia ni nabi. Lepas pada meninggalnya Nabi Ismail, anak cucu dia juga, bagi hak dia bawa tu bawa didikan orang tua, didikan akhlak gitu. Tapi kok lain juga. Nah, sembah pada lain pada Allah. Sama dalam keadaan jahil. Bukan main sengal lama bila bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah membawa ke bila dia istihad dia adalah Rasul Allah, menyampaikan hak utama kepada kaum kerabat dia dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, mu menakutilah keluargamu yang terdekat. Maka dia puh tu dulu. Tapi keluarga dia lah ada buat musuh perang dengan dia lah, antara lain. Itu tahap buat filem kita boleh tengok, ambil iktibar. Lepas tu bila keadaan begitu, tempat kita ambil kira kata, walaupun kita tu bakal melia lebih pun, tapi kalau tak ada ajaran didikan agama tu dalam keadaan jahil, lalai. Lepas tu mari pula fikiran diasuh, dia apa boleh. Nafsu pula ikut nafsu. Tu jadi ke syirik, jadi ke musyrikin, sembah lain kan ada. Lepas tu bila baki hak sebenar mai nak memperkenalkan Tuhan hak yang berhak disembah hanya Allah jua, marah kepada orang tu kerana bawa hak baru mari. Tengok tu. Tapi dalam keadaan begitu, dia tak ada iktikad kata benar lain boleh buat lah. Walaupun dia sembah lain, dia sembah patung, sembah berhala masa tu. Tapi kalau ditanya dia tak ada jawab kata yang ni boleh buat. Bahkan dia tahu kata hak dia okey. Tak kan? Sebab tu Tuhan cerita sini. Mana? Muhammad.
sekiranya kalau engkau tanya in sa'altahum, mari dengan taukid la in sa'altahum, demi Allah jika engkau tanyakan mereka itu kafir-kafir musyrikin, tanya apa tu? Man khalaqas samawati wal arda, siapa yang jadi, ya tulislah tu. Maknanya siapakah yang menjadikan, menjadi. Siapakah jadi, ya tulis itu. Maknanya siapakah yang menjadi akan 7 langit dan bumi? Siapa? Kalau tanya situ. Satu soalan. Yang kedua, wasakhkhara asy-syamsa wal qamara, dan menjalan, ini siapakah menjalan akan matahari dan bulan, daripada matahari naik mari pihak ternaik ke matahari jatuh, kita kecek rekahnya naik sebelah balik ternaik, jatuh sebelah balik jatuh, kita panggil jatuh dah. Naik sebelah timur, jatuh sebelah barat. Tapi dalam hadis sebut akhir zaman sikit lagi akan dinaikkan matahari sebelah barat. Sampai ke pertengahan balik ke barat balik. Lepas tu naik cuti biasa. Tengok tak ada lagi orang cerita nak. Walau kenapa dalam hadis sebut hak biasanya matahari naik sebelah ternaik, jatuh sebelah terjatuh, tuan malu. Maka bila mu tanya Muhammad akan mereka itu siapakah menjadikan segala langit dan bumi, dan siapakah menjalankan matahari bulan tu? Tentu dia jawab macam mana? La yaqulunna Allah. Nascaya tentulah kata mereka itu, yakni pada jawabnya, tentu mereka kata pada jawab Allah. Dia tak ada jawab kata patung hak dia tak. Hanya bab rububiyah. Bab keadaan Tuhan dia tak ada sandar, hanya sandar pada Allah. Kalau hak jahil terus tu tak tahu. Gitu. Dia jawab tu. Siapa menjadikan langit bumi? Allah. Dia jawab. Siapa menjalankan matahari bulan daripada ternaik jatuh? Siapa yang memperjalankan? Allah. Dia tak jawab kata sendiri dah. Berkata macam tak jawab. Jawab Allah. Itu mana betul tu? Dia panggil fitrah manusia. Sahabat kita ni tak terima adanya sendiri kan. Tentu ada yang Tuhan, ada Tuhan tu panggil Rabb. Sampai derajat Fatihah, alhamdulillah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Tuhan yang menjadikan semua alam berkekah langit bumi saja. Semua alam. Tu tidak mengaku dah dalam baca tu. Sekalipun kita tak faham arti. Allah tu siapa? Rabbil alamin. Tuhan. Tuhan lah Tuhan. Tengok kita bila tengok benda apa. Nak tanya Tuhan lalu. Tubik-tubik depan rumah kita tengok motor dah. Motor siapa ni? Tak ada faham lah kata motor main sendiri dak lah. Walaupun mungkin pada akal harus lah dia. Motor main sendiri pun harus. Yang pakai remote gitu kan. Tapi pada adatnya mesti ada Tuhan. Mustahil main sendiri. Tengok motor siapa ni? Tanya motor siapa dah. Cari motor tak tahu juga. Mesti nak ada Tuhan. Tak ada. Ini patut-patutlah bila tanya siapa yang menjadikan langit bumi. Dia jawab Allah. Lepas tu tempat dia silapnya bila semua lain pada Allah. Situ. Tempat silapnya betul. Ubudiyah. Dia uluhiyah. Bila semua tu lain pada Allah. Tapi bila tanya siapa Tuhan yang menjadi Allah. Kalau hak jahil terus tu siapa jadi tak tahu. Dan kalau kata pula siapa yang menjadi, tak ada siapa jadi sendiri. Orang akal ni tak terima jadi sendiri. Ahli akal. Tak boleh jadi sendiri. Bila tanya siapakah yang menjadi akan 7 langit dan bumi, dan siapakah menjalankan matahari dan bulan, daripada matahari naik sebelah balik ternaik,
ketika matahari jatuh sebelah jatuh. Kalau mu tanya Muhammad, nascaya kata mereka itu arti pada jawab ataupun pada jawapan itu mereka jawab Allah. Apa Allah? Allah yang menjadi. Dia jawab itu. Allah yang menjalankan matahari bulan, tak ada siapa. Sebab apa jawab itu? Kerana tiada jawab lain. Yang tidak ada jawab betul lain pada tak ada. Kalau jawab apa lain tak betul. Dia jawab Allah betul jawapan. Lepas tu tempat nak betul mana? Jawab betul, kena dengan diri perkara dengan wakil panggil. Tapi tempat ajiknya fa anna yufakun. Jawab betul dah. Apa bila sembah ki sembah lain. Tu. Maka tanyanya fa anna, maka betapa sini terjemahan terlari sikit tu. Terjemah maka betapa kamu. Kalau nak turut ayat fa anna yufakun, maka betapa mereka itu berpaling daripada tauhidkan Allah. Sebabnya kalau mengaji kaedah agak yufaku dia panggil dhamir ra'id. Orang mengaji kalimah dia fa'il mudhari' bina maf'ul. Ufika madi yufaku. Kalau kata mula dengan ta sama kamu, fa anna tufakun, maka betapakah kamu dipaling. Dia kamu kata ni dak yufaku. Yufaku mana? Maka betapakah dipaling berpaling mereka itu? Hagana boleh paling. Bila tanya siapa Tuhan? Allah. Siapa yang menjadikan? Allah. Data-data pergi sembah tak sembah Tuhan. Ni fa anna yufaku, jadi heranlah. Anna kaifa? Bagaimana? Hak tu dia jawab anak sutrik di ayat lain tu. Kami ikut nenek moyang kami. Betul? Ada ayat lain. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dalam surah Baqarah tu cerita. Bila dia kata ke dia wa iza qila lahum, apa dia ittabi'u ma anzalallah. Dah mu kau tu Tuhan kau ni Allah minta rezeki dengan Allah, apa kalau hajat doa dengan Allah. Tapi bila ditanya ikutlah kamu, bila kata dia ikutlah kamu barang Quran yang telah diturunkan turun atas nabi kamu. Dia jawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami nak ikut barang kami telah dapati nenek moyang kami buat begitu. Kami buat gitu. Kami tak tahu. Apa jadi kami tak tahu. Ikut. Dia panggil taqlidir radi namanya. Sahabat tu Islam dalam ulama Islam kita buat garis. Satu sebab daripada musuh iaitu taklid. Taklid ba usuluddin. Ada bab fiqh tu tafsir semula pula. Ba usuluddin, ba akidah, apalagi usulul aqaid. Waktu tak memadai dengan zon saja. Usulul aqaid. Ada pada khilaf dalam usuluddin panggil tu furu'ul aqaid. Hak usulul aqaid dia tak ada khilaf, ijma' pula nas dalil qat'i. Orang syak kufur tu. Lalu tu sepatut gak dah kita mengaku penuh-penuh dak. Apa pula Nabi hak dibakit berada sallallahu alaihi wasallam kalau kira nas orang Arab. Kita kalau Nabi orang Melayu, asal bangga orang Melayu dah. Orang Arab dia bangga siapa Tuhan sebut tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum kata. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum kata. Ada setengah kira baca min anfasikum. Hak lebih bagus, lebih endah anfasikum. Dengan jika tafsir tabdhi. Tapi jumhur baca qad ja'akum rasulun min anfusikum. Artinya sungguhnya telah datang ke kamu rasul-rasul dari dirimu, dari bangsamu, dari bakal kamu. Kamu Arab ni Arab, satu bagai lah Arab, sahabat rasul orang Arab. Sahabat tu balik puak yang ahli kitab tak terima tu kerana tak bakal dia.
Dia dah harap kata Nabi akhir zaman ni bakar dia juga. Sebab Nabi turun-menurun tu bakar dia. Bani Israel. Musa, Isa, Harun, Daud semua tu Israel. Zakaria, Yahya, berapa ribu buat Bani Israel. Datang-datang mai di Muhammad paksa ni Arab. Tak jauh selalu yang nak ke bakar dia. Pan mantap Arab ni patut baguslah. Tiba-tiba hidup menetan, hidup nak bunuh dia. Tu satu kekejian. Allah Ta'ala sebut tu. Kemudian apabila begitu hak dia raya apa pula Nabi dia kena semajak budak Tuhan pun jaga dia, lahir dia di Mekah, besar dalam Mekah, pula tak ada tubik keluar negeri. Kalau tubik keluar hidup mengaji kat mana-mana, hidup kat Syam masa tu, hidup kat Yaman, dia ada puak Nasara, ahli kitab ulama dek ramai kat tu. Dia tak ada tubik pada engkau. Ada satu kali ikut Pak Nakir dia pergi nak menego mengikut sebelah Alik Syam Busra. Di siapa sekat jalan ada Datuk Rahib hak kenal, ulama daripada Nasara. Bila tengok dia panggil mana-mana anak siapa ni? Pas orang tua Pak Nakir Alik masuk lagi. Siapa? Ini. Tawak kelip dah. Jangan lagi. Buat kelip. Nanti kalau bertemu dengan Yahudi bunuh dah ni kena bunuh. Kelip. Dia tahu dah budak ni lah akan lahir akan jadi. Tu dia ulama hak yang bersih hati ya tahu ya kena. Kau klik. Tu selamat dia tu kat Mekah. Pada dia bakal dia lebih orang semua tu hormat pada dia. Sebab gelar dia tu Muhammad Al-Amin. Muhammad orang sangat amanah. Kalau pula nak ambil sepatah kata ada cakap bohong tak ada. Dengan akhlaknya, dengan rupanya apa tak ada lah nak tanding. Tapi bila dilatih jadi Rasul istihar kata aku Rasul Allah. Kamu kena percaya kita akan mati. Lepas mati hidup balik. Akan ada balasan. Pois lalu. Mana-mana. Setengah pada setengah tu. Jadi aji. Dia tak pun cakap bohong. Nak ambil kata tak ada dia. Perawat dia kita panggil sini. Latar belakang dia ni. Orang molek susuk. Macam kecek lagu ni. Pelat. Bisa dengar tu anak kita raya. Pelat. Mati hidup kelik lagu. Mana hancur lembut. Jadi tapi nak bagi bohong dia orang molek. Segi rupa pun lebih. Amanah molek. Akhlak bagus. Orang nak kata anak. Tapi kecek jadi pelat. Sutera punah dah ni. Itu dah. Kepala dah jadi. Anak-anak cucu kita dah jadilah ni. Dia uzur sakit. Tak boleh nak tidur. Dia hospital cek tak ada penyakit. Tak ada apa-apa ketik semua. Darah, molek apa, tak ada apa molek. Lepas tu tiba-tiba nak dia tidur sikit lah. Mungkin apa duk keliak cocok ubat, kau telat mata luar. Sudah. Nanti tu pakak kita keluarga ni kata nak punah dah budak ni. Kadang-kadang dia nak suka, kadang-kadang dia nak menangis. Ya adalah dalam diri dia sebab tu. Itulah sebab Nabi SAW dia nak royak dah. Susah dia pakai pohon dia tu. Tapi dah Tuhan suruh dia kena royak. Tu nak kita nak gambarkan. Anak cucu kita dia jadi lagu tu. Duk mengaji malalat, mengaji tak boleh. Ada siapa tak boleh nak semaya. Tak punah. Punah lah kita kata. Tapi duk proses dalam. Pak kita tak kenal punah lah. Bagi robah berasa. Tapi roba perasa kena. Budak ni tak ada punah orang kelik-kelik nyakit lain. Sudahlah kita. Inilah yang mula-mula tu. Engkau siapa kau dia tak kenal tu gak. Nyesekat habis segala jalan. Siapa main nak bertemu dengan Muhammad, siapa main pergi Muhammad, kenalah kata. Kata awal-awal tak kita di Mekah. Inilah kita nak tengok gambar orang yang tak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau keluarga dia, daging darah dia pun tak kenal. Ini Tuhan Maha Kuasa. Kita ni nasib baik. Kemarin 1400 lebih ni kita. Cuma pentingan dengan khabar lah kita dah. Tapi percaya masya-Allah. Ini apa ni? Nikmat besar Allah tak ada buka, tak ada syak sikit habuk. Sebut Nabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tak ada dengar sebut nama Nabi, menangis selalu sebab dan asyik rindunya. Tengok walah tengok apa kali Nabi tak pernah. Biasa mimpi tak pernah mimpi jumpa dia. Tapi masya-Allah bila sebut dia seranya kita. Dah itu kan? Ini nikmat besar Allah Taala bagi.
Dengan demo duk semasa keluarga lagi duk berlawan dah Allah. Bujahan Allah. Rebah dah tak beriman lagi. Dia rebah dah macam mana mu bila tu dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia orang tak ada. Dia poket dah kaki dia nama taki. Rebah orang tak boleh dah. Tapi ilmu bekai cenah lagi. Tanduk lagi orang gaduh-gaduh. Dia tahu aku tak terima. Baik aku pilih mati pada terima Muhammad. Saya dah hak Tuhan kata peng khatamallahu ala qulubihim. Habis tu. Kena berteri. Ni Tuhan kata wa in tad'uhum ilal huda. Orang hak kena berteri begini Muhammad, kalau mu ajak mereka itu kepada jalan petunjuk pun falayya tadu idzan maka tak akan lan tak ada falayah tadu ada falayya tadu tak akan dapat petunjuk mereka itu idzan ketika mana ketika kena berteri mata hati ketika dijadi selaput dalam telinga inna ja'alna ala qulubihim akinnatan kami menjadi penutup mata hati dia wa fi qulubi azanihim waqra kami menjadi dalam telinga dia tu penyumat orang dia kenal lagu tu Muhammad mempanggilnya ana pun tak akan dapat petunjuk izan abadan sampai bila pun gak kita nampaklah Abu Jahal rebah dah ya orang ni tengah duk bekai tengah duk segar dah rebah ngaku dah aku terima dah aku jauh dah ni dah tak jauh lagi siapa Abdullah bin Mas'ud tu kata macam mana mu ni tak jauh lalu Allah cabut dia wah gerak kepala dah cucuk telinga bertali tu heret grup kepala dia tunjuk pada Rasulullah SAW masa pergi Badar inilah kepala Abu Jahal inilah Fir'aun daripada umatku tu Fir'aun masa Musa dah dia gelar inilah Fir'aun masa umatku tu dia hak tak taufik tapi Abu Sufyan walaupun perang dengan dia perang dengan dia bawa kepala ketua dalam perang Badar dia tak ada dalam perang Uhud perang Badar Abu Jahal lah bawa perang Uhud perang Khandaq tu Abu Sufyan tu mari daripada Mekah tu nak peracun ni tapi dengan Tuhan taufik tahun 8 bila buka Mekah Abu Sufyan isterinya Hindun anaknya Muawiyah dan keluarga habis Tuhan taufik walaupun lawan Tuhan buka pas mudah ya. Sebab tu kita ambil pada sini begitulah kita dengan saudara kita dan pada umumnya orang yang masih kufur dengan Allah kita jangan pelat buka bila senang bagi dia. Padahal kita bimbangnya kita ni beriman dah kita berjuruh dah takut akan datang Tuhan kita Allah Tuhan takut lah itu kan kerana berapa banyak hak jadi sahabat dah murtad pun ada setengah-setengah tengok ini kerja Allah Ta'ala ni tempat kita nak syukur banyak ni lah ni tu kita syukur banyak itulah kita suka ada rajin rebut masa mendengar agama supaya nak syukur nikmat tu dia tengok Tuhan cerita mereka itu apabila ditanya siapa menjadi langit bumi Allah jawab kena Allah siapa berjalan Allah tapi Tuhan kata fa anna yufaku maka bagaimanakah berpaling mereka itu maksudnya nak mereka itulah Jumaat jadi maka betapa kamu ya kalau kamu ni tufaku lepas tu dah periksa cari jugalah dalam kiraat tu tak dapat lagi hak kata baca tufaku tapi cari lagi kalau ada kita dah tanggung kan walaupun kiraat syazah baik kemudian bila tu betapa mereka itu berpaling daripada tauhid daripada iktikadkan esa Allah jua pada ibadatnya Allah jua tuannya kemudian daripada ikrar kamu apa tu juga ni kemudian daripada mengaku kamu mana mereka itu jugalah kemudian daripada mengaku mereka itu mengaku kata anak Allah yang menjadikan sekalian ini kemudian daripada mengaku mereka itu akan bahawa Allah itu Tuhan yang menjadikan sekalian dan yang menjalankan matahari dan bulan. Mengaku penuh-penuh. Apa tak saya terima sini? Tuhan tak buka situ dia jawab kami nak ikut nenek moyang kami. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami nak ikut barang yang telah kami dapati, kami celak mata, nenek moyang buat lagu ni, kami buat lagu ni lah.
Gapo jadi kami tak tahu. Allah dah. Maka Tuhan tolak ni kata nak. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la apa dia? Bukan. Itu ke ayat lain tu. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la ada sikit. Kan? Kau tak nak tu. Maka Tuhan kata nak. Dan sekiranya kalaulah nenek moyang kamu itu tak tahu apa sekarang pada turun juga. Dia cakap itu. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la ada sikit je. Apa itu kau tengok tak lagi dah. Jadi satu kerja lagi juga betul. Tak lagi. Nas. Itulah. Jadi Allah Ta'ala tolak. Maka ulama istinbat daripada ayat tu bahawa inilah wajib atas kita ni i'tikad membetuli wakil, tapi i'tikad kita kena datang dari dalil. Jadi kalau orang berpegang yang tidak ada dalil, mana suka-suka dalil ijma'. Kalau kita orang ahli akal tak reti dalil, dia panggil kata haram, dan kerana wajib kita kena tahu dalil. Enggak dalil suka-suka dalil ijma'. Apakah dalil menunjuk kata adanya Allah, esanya, kuasanya? Alam ini tengah pada alam kita sendiri. Ni dalil sah ni. Tapi Tuhan kata wa fi anfusikum afala yubsiru, dan ada di diri kamu tu sendiri tanah sah kata ada Tuhan. Kamu tak nampak kau? Dia kata. Adakah tak nampak kamu? Tempat kita nak nampak tanah. Berapa banyak kita kena. Tapi bukan semua boleh. Nak tu nak ni banyak kara dak nak. Faham tak si banyak kara tak lepas. Tua nak dak. Tak si boleh lah. Nak muda sama. Tapi benda ni tak ada mustahil. Nak sebab akal. Nak sebab dunia aja. Wajibnya hadap tua tapi akhirat esok muda sama. Ada mustahil lah pada akal. Cuma mustahil pada anda. Tapi nak kata kanak kita nak sihat sama, segar sama, nak suka ria sama, nak dalam aman damai senalina. Cita tu cita mustahil pada anda. Kan Allah Ta'ala menjadi dunia pai darul bala, tempat uji ya. Tak sebab akhirat no darul jazak, tempat bala. Betul senang tak bertukar dengan susah dah. Orang duduk dalam susah macam orang kupu macam tak kupu tak bertemu dengan senang. Waktu akhirat dunia masa itulah cerah gelap kan. Siang malam susah senang mi ada kuam tu ibangnya dah. Ada kuam sup. Ada tinggal siapa yang hukum tasrif. Itulah. Masya-Allah. Lepas pada tu Allah Taala sakut mari Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Bermula Allah itu ialah Tuhan yang meluas, ia akan rizki bagi mereka yang dikehendaki akan meluahnya. Ini kisah sakut dengan dalam rukuk iman kita yang kena. Apa rukuk iman yang kena? Beriman dengan qada dan qadar. Apa memang qada? Semua perkara tak akan berlaku melainkan dengan Allah melakunya. Tak akan jadi malaikat Allah menjadikan. Tak ada kata jadi sendiri, berlaku sendiri tak. Hingga kita tu gelap terdinding situ tak nampak dia sendiri je lah. Tapi kalau orang yang siapa semua tak akan berlaku malaikat dengan Allah yang berlaku. Tu makna la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita. Baik. Kalau gitu rezeki sepatu Allahu yabsutur rizqa. Bermula Allah itu Tuhan yang meluahkan rezeki bagi siapa? Liman yasha'u min ibadihi. Dia nak peluah bagi mereka yang dikehendaki akan meluahnya. Siapa? Daripada segala hamba-Nya. Situ nak tambah sikit tu dan terjemahan tak ada. Mereka yang dikehendaki akan meluahnya. Siapa tu? Min ibadihi.
daripada segala hambanya. Kita tengok orang hari luah rezeki. Kita tengok ini maha kuasa Allah. Tak ada nak rezeki lah. Dan bila sampai situ tak ada lah sifat rezeki. Moga Allah Ta'ala kanak. Lagi pula wa yaqdiru lan, dan sempitnya dan menyempit ia Allah akan rezeki baginya. Apa baginya? Bagi mereka yang dikehendaki. Baginya apa baginya? Bagi mereka yang dikehendaki. Dia panggil badal yang menjadi ibarat. Jadi mana hak dia kehendak? Siapa yang layak dengan orang ni luah, siapa yang layak dengan orang ni sempit, kita tak tahulah. Habis tu wajib tak kita redha dengan qada tu. Nah, orang ni sihatnya tak pernah sakit. Ada orang ni pula sakit seumur dia. Sakit jauh lahir juga sakit seumur. Susah seumur. Kalau tengok sekat kita tu rasa berat juga tak? Bagi orang hak senang seumur, dia pandai pada orang susah juga, pandai dengan bentuk sombong, berasa. Orang hak susah pula dah bila dia tengok orang lain senang, berasa, jadi apa yang bawa pada meraju, memecak, tak puas hati. Jadi kedua-dua tu berat lakar tu. Sebab apa tu awak gini ni? Ialah pencubaan kedua itu daripada Allah. Tutsa. Ni kata negeri dunia negeri darul bala, ad-dunya darul bala. Di dunia ni negeri tempat percubaan. Tutsa. Hak kena sa berat-berat. Tapi dia ada kelebihan kalau dia muqabalah dengan sabar dia redha, dia lebih. Orang ni kena periksa dengan jalan kaya. Kayanya senangnya lebih. Siapanya kena buat tuan nama lain, nak tak boleh dah banyak hutang dia. Tak cukup gitu tak? Tak cukup gitu. Ini kenapa ni? Kena sab dengan syukur ke tidak? Kau joli. Joli berat. Tengok contoh Allah Ta'ala bagi. Fir'aun tengok jawab tadi Allah Ta'ala bagi tak pernah sakit. Mengaku siapa mengaku Tuhan. Qarun tu habis kerja kaya. Walau dulu susah juga. Akhir tak kena. Siapa sombong betul megah. Akhir ditelan bumi kan. Telan Qarun diri. Kali dengan harta-harta pun habis. Tu contoh yang ada. Kalau tak ada kaya. Sulaiman tengok Sulaiman. Segala jin jadi rakyat dia boleh perintah habis. Segala binatang jadi payung dia nak pergi ke mana, payung teduh dengan sayap binatang. Dan segala semut dia buat kecap kira dengan burung jadi budak dia nak hantar surat. Pakai suruh burung buat surat gini. Tengok tu hari Sulaiman. Tapi bagaimana Sulaiman? Syukurnya Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba ialah Sulaiman. Karenanya kembali pada Allah. Kekayaan dia pun bukan hak dia, hak Allah. Cuma dia guna, Allah Ta'ala beri dia sebagai amanah. Dia guna sebagai amanah untuk nak menyampaikan dakwah dia. Tengok bila surat dia tahu kata ada di Balqis, apa di Yaman, di Sabah, tak ada seorang raja perempuan. Hebatnya, bisanya, hanalah. Dia buat surat. Tulis surat. Kata Haji Ta'ala surat dia tu, innahu min Sulaiman, pada surat. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nak tu je surat. Pergi ke buah pelatuk, muat ni. Pahari tengok pun lemah dah. Orang bawa surat tu buah pelatuk. Bukan biasa dah ni. Haju bawa surat lain pada orang yang hebat bawa surat dah tu kan. Mereka kata nak tak belat pasal dia. Burung. Jemeriah laut tu. Duduk di Syam tu. Pergi ke Yaman. Pergi pula dia besar. Mungkin tak surat dia tu. Lepas tu jangan beralih. Kita dengar dia mana syarat bicara lagu. Melatuk pergi siang. Tahu pun surat. Taribah aja. Kru hidup di bucu. Apabila surat dia paling baca-baca tengok. Dia tahu daripada Sulaiman. Lalu dia panggil pembesar-pembesar. Menteri-menteri dia pembesar. Panggil mesyuarat. Bicara kita nak hadap macam mana ni. Surat ni daripada Sulaiman. Jepuk kitanya suruh Islam. Tu ya, ada banyak surat dia nya. Allah ta'lu alayya.
bahawa kamu jangan ada mengatasi atas aku. Dan kamu datang kepada aku muslimin. Nyata ya. Apa dia nak buat macam mana ni? Tapi pada agak dia tu nak lawan. Nak selamat. Tapi kena test tengok dulu. Satu bulan dia tengok pelah bawa surat tu burung pelatuk. Bukan biasa ni, bukan biasa ni. Sulaiman ni bukan biasa ni. Bukan raja dunia saja. Kalau raja dunia kita boleh lawan. Bukan biasa. Lepas tu di samping tu dia nak test tengok dulu. Sulaiman ni. Bila dia test dapat dia kata bukan raja biasa Sulaiman. Nabi Allah Rasulullah. Akhir dia beranak tengok. Dia mengadap kan. Tu hari dia kemudahan. Untuk tu supaya kata kita duduk dalam kerja untuk apa dia masyarakat umum. Dia ada kereta kah untuk jadi hak tengah kan. Supaya kita nak guna hak peribadi boleh tak? Salah undang-undang. Ni hak untuk pegawai ni. Pegawai kerja misalnya hak di masjid ni ada kereta kah hak untuk buat banyak ke atau gapo ke. Supaya kita nak buat apa seni je kita. Salah dah itu kan. Nanti betul. Allah Taala bagi kekayaan kita ni apa untuk kan? Apa tadi kan untuk kita semata-mata nak syukur dia bergalak. Salah lah. Supaya tak syukur nikmat. Patut hak tahwi susah. Susah ni kaya mukabalah dengan redha tinggi je lebih. Tu makna katanya Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Apa tu? Dua-dua rupa tu pencubaan kedua itu daripada Allah, yakni rupa percubaan, bukan cuba sungguh. Kerana cuba-cuba ni apa? Cuba ni tujuan nak tahu. Benar tak tahu nak jadi lagu ni, tu kena cuba tengok kan. Cuba buat gini, cuba. Jadi lagu tu. Belum cuba, tak tahu. Kena tolong tengok dulu kan. Maka Allah Ta'ala tak akan tahu sedia. Akidah kita, dia Allah Ta'ala pun menyatakan yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi tahu sedia. Pas tahu sedia cuba kan dia tahu dah. Lalu tu jaga rupa percubaan. Jadi susah tak nak menzuhirkan jadi sabar tak sabar. Apa bila dia kaya, tak nak menzuhirkan dia syukur ke tak syukur. Panggil kata percubaan. Yakni rupa percubaan daripada Allah. Anak lihat yakni hendak menzuhirkan. Tu anak ke situ. Anak lihat yang hendak menzuhirkan barang yang telah tahu ia Allah sedia kala. Supaya Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam dah. Sebelum tu malaikat tak tahu lagi kata iblis tu kufur. Tak? Mengkodok ibadat sekali dengan dia tu kuat tu. Sampai malaikat berasa heran juga kuat ibadat iblis ni. Tapi bila Allah Ta'ala perintah suruh sujud ke Adam, orang lain sujud habis rotak. Fasajadu kan main tu. Bila kata usjudu li Adam, fasajadu tak ada sengih lama dah. Lain pada kata summa sajadu duduk lama baru sujud ni tak. Bila kata usjudu li Adam fasajadu illa malaikat iblis so. Selama kemari kita tak tahu iblis ni kuat ibadat lebih dari kita, kadang-kadang ibadat dia heret. Cokong dia tak sujud. Itu Allah muzahirkan Allah Ta'ala tahu sedia. Baik dia kata dia telah angin bukan baru hari tu. Saya tahu dah. Ni patutlah. Maknanya hendak lihat, yakni hendak menzahirkan barang yang telah tahu ia Allah. Nak menzahir pada kita. Adakah syukur yang diluahkan tu? Adakah syukur oleh orang yang dipeluahkan rezeki tu? Mana itu? Dan sabar yang sempit. Adakah sabar oleh orang yang sempit rezeki, orang susah tu sabar ke? Nak menzahir. Diberi pahala. Baca malak sini jadi payah ibarat dia tu. Hendak hendak lihat, hendak menzahirkan barang yang telah tahu ia Allah sedia. Adakah syukur oleh orang yang diluahkan rezeki itu atau tidak? Maknanya itu dah. Dan sabar tak ada syukur. Adakah sabar oleh orang yang sempit rezeki itu
atau tidak. Lepas tu diberi pahala. Manakala syukur diberi pahala. Oleh orang yang kaya luar tu kalau syukur diberi pahala. Kalau sabar oleh orang yang sempit diberi pahala. Gitu. Atau tiada. Dia baca setengah-setengah. Tak payah faham. Atau tiada yang dihundur balik. Adakah syukur, sabar atau tiada? Apa tiada? Ini tiada syukur oleh orang yang diluahkan, tiada dan tiada sabar oleh orang yang sepi itu. Kau tiada. Kalau tidak, jawab pula, maka disiksa. Inilah mana kata kita ni duduk dalam ujian. Cuma hak segera faham kita gak bila sebut kata ujian ni tak kita pakai mana kok susah. Susah ya dah. Orang kecek dah kata jatuh kaya tu kena ujian. Oh, jatuh kena ujian teruk. Teruk mana? 1 juta sehari masuk. Ada kecek lagi. Oh, jatuh nasib baik. Kok tu ya kecek. Tak ada kecek tak kena uji. Hak kena ujiannya dia ni jatuh pih berat weh. Dia tu jatuh sakit berat weh kena ujian. Dia tu kena kemalang ni berat ujian. Oh, dia tu sehat sungguh, kaya pun masuk 1,000 juta sehari. Oh, ujian sungguh. Kita tak kata itulah. Nasib baik sungguh. Kita pun Allah no boleh apa kata. Tu walah ujian kedua-dua. Nak ingat situ dah. Maka diseksa. Innallaha bikulli syai'in alim. Dia tambah pada ayat yang ni. Bahawa Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu, dengan semua perkara tu Allah amat ketahui. Ni dalil katanya tadi rupa ujian je. Kerana ujian sungguh ni buat suatu tujuan nak tahu, ngapa kita tak tahu lagi. Ni tak dia tahu sedia dah, dia tahu semua. Dan setengah daripadanya, setengah pada suatu, hak kata Allah tu amat ketahui dengan tiap-tiap suatu. Setengah pada suatu hak Tuhan tahu tu apa? Orang yang tempat di luar dan disempit rezeki. Pada ayat. Dia tahu orang ni layak diberi kaya. Orang ni layak diberi sempit. Habis kita nak kata apa tak boleh, bila tengok Tuhan kan. Nak berdeki pun tak ada. Cutrik, tahawi ke dia dah. Kita tahawi ke kita lagu ni. Tu. Hati dia tak apalah. Cuba tak sampai situ. Tak boleh tengok dia tu nampak nak lebih. Sudah. Marilah lah. Kalau pakak pun tu juga jawab tinggi. Sudah. Walau kita kembali-balik semua tu hal berlaku. Dia hilang sifat tu. Itulah. Dia main tamat kata innallaha bikulli syai'in alim. Bahawa Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu dia amat ketahui. Dan setengah daripadanya, setengah pada tiap suatu dia tahu tu apa? Orang yang tempat di luar, yang ni layak tak sini. Dan juga disempit rezeki. Tengok Nabi tunjuk ajar sallallahu alaihi wasallam pada kita umat. Tak kalau puak Quraisy dok kata ke dia rasul po gini. Kalau rasul sungguh tentulah ada kekayaan, kelebihan. Kak Nabi tak ada nak. Kalau nak boleh sangatlah sallallahu alaihi wasallam. Sabit itulah apabila dia diberi pilih ke dia tu Bathak Mekah nak jadi emas. Lemah di Mekah tu. Tanah pas jadi emas semua untuk dia. Bukit kata. Tapi dia kata nah, ya Tuhanku, aku naknya sehari, aku lapar sehari, aku kenyang. Mana kata nak gila gati antara lapar dan kenyang. Susah gati nak rasa, senang pun nak rasa. Tu dia mintalah tu kalau kita nah Tuhan sendiri dah tu. Yang naknya aku kenyang sehari, aku lapar sehari. Mana aku nak silap gati. Sebab apa ya Allah? Kerana ketika aku kenyang, aku syukur kamu. Ketika aku lapar, aku bermohon padamu. Arti setiap dua kelakuan aku tak lupa kamu. Dia mintalah tu. Dia nak ajar umat lah tu. Itulah. Tu ayat dari berjanji dia kata wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban.
Bukit dak dongeng-dongeng dak raya dia, dak pujuk-pujuk dia supaya izin aku nak jadi mah untukmu. Fa abah. Nabi tak mau. Saya tengok. Wa qad utiya mafatihul khazainil qudsiyah. Tu dia. Walhanya gedang-gedang bumi tu dah ada tangan dia. Salah nak koci bumi hanya nak jadi mu jadi mah dia. Ni menjadi perak dia. Boleh. Dia tak mau. Itu dah berjanji dah cerita tu. Wa rawadathul jibal bi an takuna lahu zahaban. Ada pujuk-pujuklah baru nak jadi mak. Jadi klik pada hadis tadilah, takkan Nabi pilih ke dia kan. Dia pilih ke tadi. Kalau dia nak boleh sangat kan. Tapi nak buat gapo? Nak buat gapo? Dia dilatih untuk apa dia? Tu ajak umat pada beriman. Tu je nak lagu tu. Batu kita sudah dijadikan contoh kepadanya. Sambungnya lagi katanya, dan jika aku tanya pula, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha. Dan demi Allah, jika aku tanya ke mereka itu, kafir-kafir Quraisy tadi, siapa yang menurun daripada langit itu akan air hujan. Bila menurun air hujan, maka menghidup dengannya, yang menghidup dengan sebabnya, sebab air hujan tu akan bumi. Apa makna menghidupkan bumi? Dengan nak tafsir makna menghidupkan bumi, dengan tanaman, yang dengan menumbuhkan akar tanaman dan tumbuh-tumbuhan rupuk rapai, pokok itu pokok ini berbunga berbuah, daripada kemudian mati. Jadi kemudian daripada matinya bumi. Apa mati? Musim kemarau ke kering kota. Rupuk apa kering. Apabila Allah Taala menurunkan hujan, apa dia tu? Subuh. Bila mu tanya Muhammad, siapa menurunkan air hujan tu? Oh, tentu mereka jawab juga, la yaqulunna Allah. Nascaya jawab mereka itu, jawab tak? Allah. Dia jawab Allah juga. Tu makna kata dari segi tua tu dia tak ada apa dia ni, dia tak ada kata yang lain. Tua hak memberi rezeki ke apa semua tak ada, yang tak kuasa oleh pada Allah. Tapi silap besarnya kita tinggal sembah Allah. Disembah lain. Tu je dia tarik suruh apa sembah tu wa ilahukum ilahu wahid. Sampai musyriki yang murid sangat kelima tu. Kelima la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kata la rabba illallah tak apa, tak marah. Tak ada tuan selain Allah, betul. Kalau kata la ilaha, tidak ada sembahan melainkan Allah. Yang murid lah daripada sembahan yang banyak. Maka nak tarik menjadi so belaka tu. So pada mengaku rububiyah, keadaan tuan hanya Allah. So juga pada keadaan uluhiyah, berhak disembah. Kau kita orang mukmin kan? Kalau tanya di segi etika, siapa tuan? Allah kan? Siapa yang berhak disembah? Allah. Sekalipun tak semaya, waktu malah dia. Kalau mu tak semaya, ada arah, malah. Ada arah, malah. Jawab malah. Tapi kata nak sembah lain tak. Sebab etika dia bulat satu. Tu dia. Sebab tu nak panggil mukmin kena beriman dengan Allah, beriman dengan segala rasul, dengan segala kitab kan. Bila kata cukup, bukan mukmin. Tak boleh nak kata puak musyrikin mukmin mana? Yakni mukmin pada syarak. Kerana nak panggil orang mukmin kena cukup rukun dia. Rukun iman berapa? Kalau ada 5 tak cukup. Kita nak kata mukmin, tak mukmin mula lagi lah. Tak sah kita percaya syak pun bukan mukmin dah. Ya kau ada kemah. Kemah sungguh kau. Syak tu pun tak boleh dah. Quran ni ya kau kalam Allah. La raiba fi hudal lil muttaqin. Bukan? Tak sah eka bukan tu lagi teruklah. Tu pun. Pas kita orang mukmin cukup ni tu. Walaupun kurang dalam cukup ni percayaan kita. Jadi nak kata pada orang musyrik mukmin tak boleh, bukan mukmin yang tak cukup rukun. Semaya tak cukup rukun tak jadi, tak sah kan?
Ni pun sebab tu. Iman tak sah. Cuma nak panggil pada lurah. Iman makna percaya pada lurah. Pada lurah mana? Dia percaya Tuhan yang menjadi langit bumi itu Allah. Dia percaya yang menurunkan rezeki menurut je Allah. Dia percaya pada orang. Tapi dia tak percaya kata berhak disembah hanya so. Tak percaya situ. Tu boleh panggil percaya, tak percaya di segi lurah. Apa kita sama kita? Percaya tak kau ayat? Kau ngamung, aku akan percaya tu. Kalau dengan dia tu ayat, aku tak percaya. Percaya pada? Percaya pada lurah. Patut ada setengah orang tak faham. Mudah percaya ke itu? Cak rukun iman berapa? Dia mengata, la tu kata sayyidina la. Hak rukun iman ni iman pada syarak dengan mana at-tasdiq bima bi jami' ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Nak kurang pada ni tak boleh. Adapun kita tak percaya sama kita orang tu royak pai bomo dak royak kita pergi sakit, pergi hospital. Bomo tata. Lah ana bomo. Dia tak apa dia tafsir. Hanya kata daging tumbuh. Penyakit tai. Kita pun percaya ke bomo. Kadang-kadang bomo royak bukit Islam pun. Kita percaya. Salah tak? Kalau bahas apa tadi, siap kupumu. Hidup percaya. Lah, witi ya percaya pada makna apa ni? Makna pada lurah. Tak kala dia pandai dari segi kedoktoran. Dia pakar dari segi bomo. Kita percaya lah. Ada? Tu lah. Percaya tu panggil percaya pada lurah. Di segi bahasa. Tak ada salah apa. Tu dia. Pada hati kita hidup bagi berada. Percaya mau kapal, tak boleh sini berapa. Hidup bagi. Itilah ni percaya dari segi lurah. Bila orang molek kecek, orang pandai rakyat, kita percayalah. Cuba orang tak pandai rakyat, aku tak percaya dengan mu. Tak itu kan? Itu lah. Itu apa iman pada lurah dengan mutlaqut tasdiq. Semata-mata percaya tu panggil iman pada lurah. Adapun iman pada syarak kena at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kena percaya semua bagi hak datang oleh nabi tu. Tu. Baik. Ini pun sepatutlah. Mereka jawab Allah. Dia percaya betul-betul yang menjadi tu, betul yang menurunkan hujan Allah. Baik mengata Muhammad, qulil hamdulillah. Tu ayat. Tafsir dianya, maka tak kala itu naca jawab mereka itu Allah. Baik, maka jika begitu, yakni maka jika mengaku mereka itu dengan bahawa Allah Tuhan yang menurunkan hujan dan lainnya, maka jika begitu betapa syirik mereka itu dengannya. Apa hidup kursi, kita sembah lain pada dia. Dan bila tanya mengaku penuh-penuh. Dia Allah seperti kita nak banding lebih kurang. Pada demo tu dah jadi koli kita. Dah jadi koli kita, dah makan gaji kita. Bila tanya muduk kerja siapa tu ngaji dengan tokel kholik tu. Pak tokel kholik duk gaji mo, duk upah mo, duk apa. Baik, malah. Dia datang dibuat kerana lain pada kholik. Dah itu kan. Tapi kholik tak tahu. Kalau kholik tak membuat begitu kerana aku gimmick lain. Dah itu kan. Asal itu orang munafik walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah pun tak jadi. Cuma hukum zuhir itu hukumlah mukmin. Tapi batin tak. Sebab dia bukan kerana tu kali. Dia bukan kerana beriman kerana Allah, tak bukan beriman kerana Rasul. Beriman kerana nak selamat dalam dunia. Kalau tak beriman yang nak duduk tak boleh dalam dina. Beriman kerana tu. Allah, makna kita ni zuhir batin, body dengan enjin kena beki kedua-dua. Dia mengaji syariat zuhir tu bagi body. Syariat batin tu bagi enjin. Iaitu sakut dengan tasawuf. Itu namanya penuh. Lepas tu semua dua-dua tu dia kena bina atas asas. Asas telah usuluddin. Nampak ayat tu kena sehingga segerak jalan dah. Qulil hamdulillah. Kata olehmu ya Muhammad, alhamdulillah. Bapa mu jawab itu, mengata itu atas sabit hujjah yang menunjuk atas kekuasaan Allah. Dan pula ikrar mengaku mereka itu kata Allah lah yang menjadikan langit dan bumi
dan menurun hujan dan mengeluar tumbuhan dan menjalankan matahari dan bulan. Bal aksaruhum la ya'qilun, tetapi bahkan kebanyakan mereka itu tiada berakal, tiada mengerti. Ya saya itu. Akal itu bahasa Arab. Asalnya tiada mengerti. Ambil tahqiq, sungguh perkara-perkara itu Allah yang menjadi, seolah-olah kata mengaku mulut haja, tak erti molek pahdalan. Salah itu. Ini ayat siniran. Lepas tu kita kena singgah situlah dulu. Sebenarnya tak habis lagi kalam dia. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wallahu a'lam. Tak nak tulis selalu dah. Hari ni kurang sikit dah. So, jadi buat nak. Ini suatu rupa masalah dia tulis tak agak panjang rupa dia tu. Dia kata kita nak musafir, maknanya kita nak musafir tu lebih daripada 4 hari. Umpamanya sampai 7 hari, seminggu, bahkan berbulan lagi lah. Tetapi di dalam masa 7 hari, 7 malam itu kita berpindah-pindah di situ, di sini, bukan di setempat dah. Nah, musafir duduk situ semalam 2, pindah pula situ semalam 2. Rupanya begitu. Dengan bahawa kita berhenti di satu-satu tempat itu sehari semalam, kemudian kita pergi pula di tempat lain sehari semalam. Begitulah kemudian pindah di tempat lain. Beginilah hingga sampai 7 hari. Itu dia buat masa 7 hari. Kalau kata berbulan, bertahun ke lagu tu. Kita nak rayah lagi. Ada yang mau buat ni 7 hari je. Kita nak tambah. Kalau bulan, bertahun duduk lagu tu. Dalam sapi tak ada butir. Nak tanya adakah harus kita jamak qasar di dalam masa 7 hari 7 malam itu? Ya, jawabnya. Sebab dia tak habis nama safar. Safar tambahan Arab jadi panggil musafir. Sedap kata lagu tu. Kalau Melayu betul ke apa safar ni? Masa saya panggil apa? Musafir Arab. Maksudnya panggil apa? Tasnacon gitu. Tasnacon tu dia suka-suka itu dah. Yang musafir ni umum bagi buat ibadat masalah perjalanan jauh. Tentang kelai. Dari panjang kalau saya tidak. Tu safar tentang kelai. Kalau tentang saja tu boleh ada kelai tak kelai tau. Tu bahasa Melayu kita kata berjalan jauh. Sebab itulah dia syarat mari tu. Bila kata berjalan jauh setara mana jaraknya? Jarak jauh tu setara mana? 2 marhalah mazhab kita. Maka 2 marhalah zaman dulu dia panggil 2 marhalah. Lepas tu dia kira dalam mata kilo ni, mata kilometer ni. Dia mau kira mari ada tak akar kasar 90 km. Ada letak 89 km. Dalam akar kasar mudah-mudah tak 90 km. Basi dah. Apa itu dia di bandar petani di bandar Nara tu? 90 lah. 1.
Oh, pala dia jalan potong-potong pula ni. Kalau dulu 100. Lah ni tengok ni. Kau nak tanya tak masa dah kau tu. Test strike kau ni. Oh, no dijingo. Tak ada pergi ke bukit. Kelak dak lah. Straight lalu dah. Pergi ikut Manggu, Sungai Jaket, dak dah straight lalu dah. Sampai jadi tinggal 90. Jadi ala kulihat, sampailah jarak perjalanan jauh tu jaraknya, tu dia panggil perjalanan jauh. Arti kalau tak sampai situ, kita duduk sini, sekadar tak nak gimana, pun tak sampai jarak dia lah. Tu syarat dia. Syarat yang kedua antaranya nak dapat rukhsah tu, kita kena letak hati. Kita nak pergi mana. Dia payah kena letak maksud kita. Jangan kata turun tangga ni tak tahu pergi ke mana ni. Nak pergi mana tak tahu pergi ni. Kau tengok. Jadi apa yang tak tahu maksud. Lagu ni dia panggil ha'il. Orang hanyut. Hanyut. Supaya orang kena hanyut dia air. Dia ada kosak dah nak kira tu. Hanyut. Dia nak gata dia pakai pung pusing juga ni. Kita pakai musim juga ni. Tu hanyut dia air. Maka ni pun hanyut pergi situ nak pergi sini. Walaupun beratus-ratus kilometer pun tak boleh nak qasar dan jamak. Kerana safar je lagu tu dia paling haram maksiat. Bila maksiat tak boleh nak qasar jamak. Kerana qasar jamak ni apa? Merupakan lesen. Baik kapki. Rukhsah. Arab panggil rukhsah kan lesen lah. Kan tengok ke bawa kereta. Polis tahan askar tahan tanya. Mafi rukhsah. Fi rukhsah. Gapo dia tanya lesen dia kata. Tu rukhsah. Maka semaya jamak dan qasar panggil rukhsah. Sebab tu lesen Allah Ta'ala bagi. Tapi nak bagi rukhsah pun dia ada syarat dia. Syarat perjalanannya jauh. Qasar peladahnya kita tu tempat nak pergi di mana. Apabila pergi situ dah ada pula hajat nak pergi situ pula. Hajat. Kadang-kadang ada hajat situ, lepas situ, lepas situ. Siap-siap dah. Nah, dia ada tahu maksud. Gimana? Hanya lepas tu kan hanya nak pergi lagi lepas hanya nak pergi Padlung. Lepas tu nak pergi Gerebi. Nak pergi Papukit. Tapi kat susun. Situ. Contohnya begitu. Maka panggil ada maksud dia. Lagi pula syarat laginya safar kita tu tidak safar maksiat bisafar. Perjalanan kita buat maksiat. Dua tangga nak pergi berjudi. Tu ala ibu kilo pun tak boleh. Syarat tak boleh lesen. Tak boleh nak qasar, tak boleh nak jamak. Begitu juga kalau satu lagi, kepada safar, maksiat bisafar seperti perempuan lari pada suami. Kehara kan? Dalam perjalanan tu, tak boleh nak qasar jamak tu. Kerana safar, maksiat bisafar. Adapun maksiat kita ni mubah. Tapi dia berlaku maksiat di dalam perjalanan. Dia panggil maksiat fis safar, bukan bi. Lana pergi sampai kita temu lama tak temu. Lama tak temu. Dia minum satu kali. Lama dah. Lama. Aku tinggal lama dah sungguh. Tapi kerana mu ni. Kerana mu sayang. Apa kat? Tu dia weh. Mepek agaklah. Tu apa tu? Orang panggil maksiat fi di dalam perjalanan. Tak apa tu. Kalau tak lainnya bi dengan mana turun tangga tu tak hati nak pergi judi, tak hati nak pergi melakukan sesuatu maksiat. Tu tak boleh. Nak pergi merokok, nak pergi menyambung. Dia panggil maksiat bi. Tu tak boleh. Ada pasal ni kita nak gitu kurang-kurang nak pergi terang. Mazhab kita Syafi'i ni panggil safar linuzhah. Kerana makan angin. Panggil makan angin tak. Yang angin rumah tak cukup. Tak cukup angin rumah. Lagi gunung ke bukit nak angin banyak. Tak apa lagi mazhab kita. Setengah-setengah mazhab tak boleh. Itulah. Baik. Apabila cukup syarat di situ, maka ada rukhsah bagi kita. Selama mana safar kita tak habis, selama tu boleh kau saja masuk. Maka kita berhenti semalam dalam perjalanan lagi. Dia panggil nuzul, berhenti 2 hari dalam perjalanan lagi. Berhenti tu pun panggil dalam perjalanan. Itu dia. Kalau kita berhenti di satu tempat, berhenti saat ni sampai lebih pada 4 hari, ada apa? Betulnya ada hajat. Hajat kita nak selesai dalam jangka 2 hari.
Tapi duduk tak selesai 2 hari. Esok boleh. Tunggu esok. Sudah tak selesai pula dah. Tunggu lusa 4 hari lebih lah. Tak apa kerana dah hajat harap-harap dapat. Saya ingat sebab ada setengah sepuluh saya dulu kita ambil visa ada bakal. Nak pergi 2 hari je tak duduk lama-lama apa pergi duduk lekat tak tu ambil visa kena duduk buka banyak hari nak tunggu. Ialah tu apa hidup kerana hajat tu. Harap esok boleh. Dia esok tak selesai lagi. Mai lusa pula. Dia pun kata duduk dalam harap pagi tu boleh sampai 18. Itulah di antaranya bila kita orang suka berjalan ke sana sini nak tahulah hukum ni. Jadi syarat beri kemudahan supaya kita tak tinggal semaya. Sebab apa? Sebab dalam hadis kata as-safaru qit'atun minal azab. Diri berjalan jauh tu pun satu bahagian daripada azab dah. Susah dah. Jadi kita tubik pada kampung je susah dah lah. Tengok tu. Kita walaupun kereta kita sendiri apa cukup lekat bekas satu lah. Di Sabah nak berada semaya pun susah dah weh. Tu yang cemas nak air dia kata diri berjalan tu suatu kecemasan. Kalau itu syarat beri kemudahan supaya kita tak jadi tinggal ibadat kita kerana kesusahan. Maka dibagi untuk kita 4 boleh buat 2. Baik kosak. Bukan sekadar tu boleh hipung pula dalam satu waktu 2 semaya. Tu bagi orang tu. Itulah dia. Malah tanya ni. Maka tak ada apa-apa. Hak ni tulis. Dia hak ni jadi ke undang-undang dah. Masalah bila orang nak pergi ke Mekah. Nak pergi buat haji. Dia kena pocok vaksin, betul tak? Kena pocok vaksin lah. Lepas tu dia kata, lah jadi rupa pasal bangkap lah. Kalau tak pocok ni boleh pergi tak sana? Tak boleh masuk. Dia tengok pasport ada surat. Surat tanah yang pocok ni. Tu dia. Lepas tu dah jadi masalahnya apa-apa. Lagu mana? Hak sana ni undang-undang nak kepada pocok vaksin tu. Lepas tu dia mau kata sekarang lah ni dia dapati kata pocok vaksin dah tu nak jadi bahaya. Salah bah lah weh. Ini. Ni turun surat ni. Jadi dia terbaik bahaya. Siapa kau orang bawa pada nyawa nah. Daklah nyawa tu tak hajar kata tak. Cuma kejap tak sabar. Sabar hak banyak ni mati banyak juga ada tak vaksin lah. Ayat tu buku mati dia mati. Tapi kejap tak sabar. Kejap tak sabar akidah kita suku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua tu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua kita ni ada ajal semua. Ada tipu semua. Tangguh apa-apa, berapa hari lagi, berapa minit lagi, berapa jam lagi, semua tak ada siap diisi Allah Ta'ala. Ila ajalin musamma, ajal tu ditetap diisi Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh tahu. Kita hidup nyawa sendiri, tak tahu bila kau nak habis. Tak tahu. Lepas tu pula kita mesti habis nyawa kita. Yang masa habis ni mana akan mati, mana dicabutkan roh daripada badan kan? Mesti dah begitu. Bilakah? Tak tahu. Sebab apakah kita tahu tak? Tak tahu juga dengan sebab apa tak tahu. Tak tahu dengan sebab apa. Bi ayyi ardin tamut. Pada mu tak tahu. Tak boleh kita tak boleh tahu di mana bumi tempat kita mati. Pun tak tahu. Tapi di sampai itu tu dari segi hukum syariat dia kira atas sebab pula. Dia panggil apa? Kita dilarang capak kebinasaan. Capak diri dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu kepada kebinasaan, yakni kepada sabab bagi kebinasaan. Tahu dah sabab ni bahaya. Bahaya siapa mana? Siapa bawa pada jadi mati dengan sebab ni. Kita hidup makan ubat tu, hidup apa tu haram. Nama masalah kata kita masalah campak diri dalam tempat kebinasaan. Tapi hak ni tu
Turut surat dia tulis tu. Dia kena sungguhnya kena periksa malah. Betul kita nak jawab masalah benda-benda lagu ni kena kena periksa lagi. Sebab dia kalau kata pocak osi, siapa mati? Nak ubah kau ke apa? Pocak yang mati dia kan? Bahasa sepatutnya tak ada hadis. Bukan ubah pocak yang mati tu lah. Tapi oleh kerana mulut manusia itu ini susah ke tu. Habis tu wakat nak tak tebi jadi malas. Sebab di sana kalau katanya kita nak pergi ke Mekah, unah hak di sana bukan hak sini dah. Unah hak di Saudi tu nak pergi kena pocak vaksin kerana nak jaga penyakit diri dan nak bawa penyakit pergi. Maka ubah nak pocak tu. Tak kiralah penyakit, tak kiralah yang membunuh, tak kiralah racun. Mesti dia kena bicara berjaga. Tak ada kan? Habis tu ni kena halus sikitlah. Halus sikitlah. Dia panggil kata dalam agama ni ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lagi pula kaedah kita al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Kita nak jatuh hukum ya itu ya ini dah. Boleh ke tidak ke haram ke apa ke. Dia nak jatuh hukum ni sikit putupan. Tapi nak pergi situ dia kena terbina di atas porak di atas kena. Far'un 'an tasawwurihi, kena nampak rupa gambar. Kalau turut sini ke bila pocok ke bawa dak. Tak. Sedangkan kita dilagai bahaya. Hati kena bicara sukun dengar ke. Kalau dengar ke bomo tak lagu dengar. Ke bomo lah. Boleh ke kalau ada buat bomo tertanya. Ubat ke racun ah? Tak ada mampu tulis dah kata ni ya vaksin ubat. Apa orang mati, ni racun. Ubat ke racun? Ubat dah ubat. Cara ubat. Ni. Pani bukan kita ada orang awal dan kena ada orang yang mahal dalam medan tu. Cuma kita ni mulut ke mulut masa dia lah itu mau ni pocok daripada vaksin kita. Susah ke tak? Itulah maksudnya pada masalah kitanya undang-undang tak boleh nak pergi kalau tak ada. Hak ni bukan baru. Dok pergi dulu-dulu pun lagu tu. Kita dok pergi dulu pun lagu tu. Tapi kikih berlaku dengan COVID ni gitu dah. Tu dia apa tu banyaklah. Benda cocek-cocek tu banyaklah aku telah tu. Hak cocek saya kira dah. Kita nak hukum je. Jadi pentingnya kalau sebenar ubat untuk ubat ni untuk nakkan. Nak pongkan. Ubat ni. Lepas tu ubat nak pongkan. Tentu dah kena diri ubat sendiri kita boleh pongkan. Bila lagi boh ni nak pongkan dengan ubat dia akal. Agak tu pagar dah terak banyak. Kata dia pagar nak ikut benda tak masuk pagar dia kita tuai. Tak ada arti benar kata. Jadi kita nak penonton tu tak boleh lagi lah. Tu dia. Dia kena pergi cerah dulu masalahnya. Baik kita pergi ke kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kata Asy-Syekhul Muallif Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya, yakni setengah daripada beberapa dalil nakli. Apa dia tu? Dalil nakli yang menunjukkan bahawa apa dia? Pakar zahir mutasyabihat itu satu sebab. Ni ada kita boleh depan satu sebab daripada sesat, jatuh jalan sesat, yakni sesat daripada jalan ahli sunnah. Iaitu hadis yang telah mengeluarkan dia oleh Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia, nama musnadnya ataupun masyhur dengan sunan.
Sunan Ad-Darimi ataupun Musnad Darimi. Itu hadis. Daripada Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, ia ceritakan bahawa ada seorang lelaki pada masa dia tu yang dikatakan baginya seorang lelaki itu Abdullah ibnu Subair. Sini pun ada ulama membicarakan nama tu. Ada yang kata Abdullah Subair saja, tak ada ibnu. Ada pula dengan dhabitnya ain. Macam-macam pula segi nama tu. Seorangnya Subair ibnu Subair telah datang ia ke Madinah. Dia masuk ke negeri Madinah. Dia mari ke sebelah balik Iraq kono. Mari ke Yaman. Asalnya balik Yaman, masuk ke Madinah. Dalam keadaan dia masuk di Madinah tu, maka menanya ia Abdullah Subair tadi tu akan manusia. Dia tanya orang. Dia tanya apa? Daripada ayat Quran yang mutasyabiha. Ada bawa jajah tu. Pada masuk ke apa? Duk jajah ayat istiwa. Hidup jajah ayat pasal tu ada atas langit katakanlah. Tu. Jadi panggil satu keliru. Sedangkan ayat mutasyabiha. Kita ambil lah tu. Utama sahabat kaedah kita al-muhkamat muqaddamatun alal mutasyabihat. Sebab Allah Ta'ala kata hak muhkamat tu ummul kitab, ibu bagi kita. Ada pun mutasyabihat faraq daripada situ. Kita kena utamakan dulu. Mana Tuhan laisa kamitslihi syai'. Dan kamu fikir tentang makhluk, fikir makhluk tu kenalah Tuhan yang menjadikan makhluk. Jadi fikir balik Tuhan. Dah ada aku sebut tafakkaru fil khalqi, kamu fikirlah tentang kejadian untuk nak kenal ke Tuhan yang jadi. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan jangan kamu fikir akan yang menjadi itu. Macam bagaimana Tuhan di manakah ia, main lagu tu. Haram dah fikir situ. Lepas tu berlaku di zaman sahabat lagi. Yang dia panggil zaman salaf. Berlaku masuk di Madinah, kau dah bawa ayat istiwa. Dia tanya kat dalam Madinah. Lalu tu masa Umar dia jadi khalifah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila siapa berita ke Sayyidina Umar, maka mengutus, yakni suruh akan seorang utusan pergi kepadanya, artinya kepada Ibn Subair. Ini berlaku kata Ibn atas dengan Subair. Dia kata Abdullah Subair. Dia ambil Subair mari. Oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia suruh satu orang mai mengadak dia. Dia raja, dia khalifah dia. Dia khalifah. Apa tu? Supaya dibawa datang dengan dia, dengan Subair tadi, Ibn Subair tadi, bawa datang mengadak kepadanya, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahal sungguhnya telah mensedia ia Umar tu baginya, bagi Subair sani, dia sediakan biber apa tu? Biber apa? Tanan kurma. Ada beberapa tanda. Jenis apa? Tanda apa tandanya ada? Standar ke dia ada buah. Apa tu tanda hak lurus pada buah dah ke tanda dia tu. Ada tanda kering tak? Tu hak piak dah. Tanda tu. Berkah yang malam buah ni. Umar sediakan biber apa? Tanan kurma. Kurma ni nakhal lah. Pohon tamar. Dan tak kala sampai ia Subair tadi kepadanya, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka berkata, yakni tanya ia Umar baginya Subair, dia tanya kan, siapakah engkau? Demo ni siapa? Masa kapur kita. Siapakah engkau? Maka katanya, aku Abdullah ibnu Subair. Ini atas satu kaum. Satu kata tak ada ibnu. Aku Abdullah Subair. Lalu Umar pun tak ada tanya-tanya temu siapa. Aku Abdullah Subair. Dia dah tahu dah. Ni tu Itu lah. Dia dah tahu dah ni. Bila tanya mu siapa?
Aku Abdullah Zubair. Umar pun tak ada tanya tak pakai, maka ambil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan tandang kurma hak ia disediakan tu, lalu maka pukul ia. Pakai atas selalu. Saya kerja laginya kena duit orang besar, tak boleh tu orang biasa. Ada di pemimpin. Biasa tak boleh. Ini tanggungjawab dia. Maka pukullah ia Umar. Dengan tanda saat itu. Hingga sampai mana tu? Hingga berdarah kepalanya. Oh, yang ni Ibn Zubair. Dan datang pada satu riwayat yang lain, maka pukul ia Umar hingga tinggal ia akan belakangnya Ibn Zubair, hal keadaannya yang pecah darah. Pada pilu pecah darah. Itu satu riwayat kata gitu. Kemudian tinggal ia Umar akan Abdullah Zubair tadi itu. Hingga sembuhnya, bawa sembuh, kemudian kembali ia Umar kepada pukulnya pula. Bawa sembuh, tak pula. Dia tak boleh hati dekat tu, dia sakit tak pula teruk dia kena sembuh dulu. Masya-Allah. Ini panggil apa dia panggil? Ini panggil takdib. Dego. Takzir dia panggil takzir. Takzir dia panggil dego. Dego ni serah kepada pemimpin lah. Ada sah-sah ni bahasa kata maki gitu supaya ramai. Jadi tak ada kena pukul. Pukul berapa serah pada pemimpin lah. Dia panggil ra'il imam. Baca panggil kata serah kepada pemimpin. Nak pukul sebanyak mana. Berhilang sembuh. Mari pukul pula Umar. Allah. Maka tak kala tu begitulah dia tinggal ia ke dia hingga sembuhnya. Akhir maka minta hadir ia artinya Ibn Zubair akan dia ke Sayyidina Umar. Dia minta suruh Umar mari melawat dia supaya menziarahinya. Dan tak kala hadir oleh Umar radhiyallahu anhu, maka berkatalah ia Abdullah Zubair kepada Umar radhiyallahu anhu, dia kata sekiranya jika kehendak engkau akan bunuh aku, kalau engkau nak bunuh aku, maka bunuhlah engkau akan aku sebagai bunuh yang elok. Kalau nak bunuh akan bunuh lalulah, bunuh molek-molek. Kalau main piak tinggal gini. Piak tinggal gini. Maka bunuh selalulah, bunuh cara molek. Molek lah pacung cat. Tu bunuh yang elok panggil. Gatung. Ketindih dengan batu. Bunuh dengan molek, pacah. Kalau kau nak bunuh lalu dengan molek. Tapi tak ada tahap bunuh. Tahap takzir dia panggil. Bunuh qisas dan sebagainya, kuat. Maka Umar pun berkata ia kepada Umar, dia kata jika kehendak engkau akan bunuh aku, maka bunuhlah engkau akan aku sebagai bunuh yang elok. Lepas tu kemudian izin oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi Abdullah Zubair akan kembali kepada bumi ini, kepada negerinya. Lepas pada tu dia hantar ke negeri dia. Yang mungkin dia orang Madinah. Dia main balik aman, hantar ke. Tapi di sampai hantar ke masa tu siapa hendak jadi gubernur besar di Yaman masa tu? Abu Sa'id, Abu Musa al-Asy'ari. Lalu bila jangan lepas ni klik ke negeri tu dan mengirim ia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan surat tu kepada Abi Musa. Pak Musa, nama apa? Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddad bin Harb bin Amir al-Asy'ari. Nama sukun dia, keturunan Asy'ar. Dia orang Yaman asal. Dia adalah as-sahabi Abu Musa al-Asy'ari ni, setengah pada fuqaha us-sahabah. Dan Abu Musa al-Asy'ari ni juga dengan suara dia tu merdu. Siapa kali baca Quran Nabi ada cakapnya sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi nak pergi, Abu Musa al-Asy'ari pergi balik sampai ke Buti pula. Abu Musa tak tahu. Lepas tu dia kata ni Abu Musa mizmarum mimma mizi Daud. Ni satu serunai daripada serunai Daud.
Kan kita maklum kan Nabi Daud ni suara dia sedap tak? Tapi tu dia jadi kori-kori dia buat amal dak bakit Nabi Daud tu. Suara sedap dia katalah. Kau bakit kau cerik. Dia temu ni satu serunai daripada serunai Daud. Mana Allah Taala bagi kamu ni fisik suara mu yang lembut merdu. Aku dengar mu dak baca. Ya Rasulullah dah dengar. Mana itu. Jadi apabila masa Khalifah Umar dia hantar Abu Musa lah. Pergi jadi apa dia tu di sana di Yaman. Yaman dia bila dia nak hantar dia ni kelik ni. Hantar Subaid ni balik ke Yaman, dia hantar surat kepada Abu Musa dulu. Sebagai gubernur kalau kita kan tak? Puan negeri lah. Tu dia. Dia hantar ke Abu Musa. Dalam surat tu, dia kata nak bahawa janganlah duduk bersama-sama akan dia yang akan Ibn Subaid ni oleh seorang pun daripada muslimin. Aku nak hantar kelik dah ni dia ni. Bila hantar kelik, mu pula jaga sana. Jangan biar orang duduk masuk dalam orang duk kerumun dia orang nanti makan kecek dia pula. Tengok. Dia tak apalah iman dia boleh buat. Jangan nanti jadi fitnah supaya tiada jatuh oleh mereka itu muslimin supaya tak jatuh dalam fitnahnya. Nah, tu Umar hantar surat lagi. Wallahu a'lam. Ini cerita yang diceritakan masa Sayyidina Umar. Hanya nak kata perkara bahasa apa dia ni akidah yang lain daripada sunnah dibukis baru. Zaman salah nu, baca kata nak turut salah. Salah mana? Salah belaka. Mu'tazilah pun zaman salah. Jahmiyah, Karramiyah, Khawarij, Syiah, semua rawafid pecah daripada zaman salah nu belaka. Sampai bila sebut salah as-salafis salih. Kaedah atau mara al-sunnah wal jamaah tu. Kemudian berkata oleh al-muallif, dia nak ambil dah daripada cerita saat ni tu, boleh ambil pengajaran daripada cerita saat ni. Berkata al-muallif tua bagi kitab Manahi hak kita terjemah mari ni. Berkata oleh al-muallif pengarangnya Syekh Az-Zurqani rahimahullah taala. Dia kata nak bahawasa ini asar, yakni ini cerita. Dia adalah apa dia ni dalam mustalah kadang-kadang asar mana hadis. Nah, asar hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', kebanyakan dia pakai bila sebut asar, kebanyakan agak dia panggil kata cerita di zaman salaf. Benarnya tabi'in. Jadi bahawasa ini asar, yakni ini cerita hak berlaku Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Subaid tadi, menunjuk ia atas bahawasa Abdullah ibn Subaid dia telah membuka ataupun telah menghalah, yakni mencari jalan ataupun usaha ia akan bahawa membukakan akan pintu fitnah pada agama. Tengok kadang-kadang orang duk molek, duk pegang molek dah, Tuhan ada sedia molek dah. Bagi pa kena orang lagi ni gegek pecah. Pecah dah. Tu dia panggil seolah-olah Subaid ni dia pergi buka pintu ni jatuh ke dalam sebahak. Lepas tu dia haram kita buat jadi sebahak. Tu. Nah, sebab tu kalau kita yang tak pandai nak hurai tu kita ingat apa? Muhkamah, pergi dengan muhkamah. Allah bersalahan bagi sekalian baru. Allah tak serupa bagi makhluk. Faham kalau tanya, pahala hana, walah hana tak walah hana, mu tengok ni makhluk. Mu walah hana, mu walah hana. Aku walah hana. Saya tanya lagi tu. Tuhan tak serupa dengan segala makhluk. Walah hana, mu tanya mana? Siapa walah hana? Tuhan dia tanya. Tanya kita walah hana. Kita ni orang begini, rupa begini. Kita ni bergerak dia, tu kita ni balas ni, kita ni kena balas kita dulu. Bahawa kita kena balas dah, Allah bersalah bagi sekian makhluk, sehingga pada makhluk ni kita. Pahala kita lah kita. Lah bergerak lah dia ni, bergerak kedok dia, bergecek, gerak mulut, bangun, dia berjalan ke sana sini, turun naik rumah, tu baik masuk. Ni balas ni kita, balas ni kita. Lepas tu tu baik masuk juga. Oh sebalah lah kita. Itu dia. Habis tu kena kita. Kita ni bergerak dia.
Ini balas kita. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Mana kata mana? Tak gerak, tak dia. Kalau gerak, serupa dengan makhluk. Makhluk sifat dengan bergerak. Ada kata kata Tuhan turun nak tengah bergerak lagi tu. Lihat ayat kata wajah rabbuka datang, bergerak lagi tu. Istawa mana duduk, dia lagi tu. Gerak dia sifat apa? Betul dia cari tempat tu. Dia pelis tu. Tu dia. Dia kena balas. Balas kita balas. Lepas tu katakanlah kita sama kita tak serupa satu segi. Serupa beberapa segi. Kalau tak serupa binatang tak ada akal, tak serupa kita manusia. Ada akal. Binatang sama binatang. Lembu dengan kambing tak serupa, panggil pun jenis lain. Kalau dia bertukar menukar daging dua tu, tak sama banyak pun tak apa sebab dia jenis lain. Tu kalau kita ngaji fiqh. Tapi pada umum serupa apa makhluk belaka. Dia berjiring belaka. Tak lepas pada gerak dia belaka. Allah tak serupa pada anak. Dia kacalah tu belah ni apa balas kita ni lah. Dia tak serupa makhluk. Itu tak mana, duduk situ pergi pengah tu dulu. Ni bawa ramai kata kan, tak terima pada akal ya ada tak tepat. Sungguh dah. Kalau itu Tuhan kena tepat lah ya ada. Dah, bupak. Ini pergi duk buka jadi ketenang. Apa kata orang lain salah lah pula dah. Tu belaka dia. Gadak saja. Itu dia panggil ini ummah tagi kerana sobek tidak tanya belatuk apa yang buat fitnah. Maka lalu itulah dia takzir tu. Menakuti. Di atas surah pada Abu Musa suruh jaga guna atas dia ni klik ni bila atas klik dah mu jaga tengok molek supaya jangan orang lain hidup kumuh dengan dia. Takut apa? Takut fitnah. Allah. Tu cerita yang berlaku. Menunjukkan bahawa dia telah membuka ataupun menghalah ia akan bahawa membukakan akan pintu fitnah pada agama. Apa dia? Dan iaitu membuka pintu fitnah tu dengan memeriksanya yakni menusubik tidak periksa akan ayat-ayat yang mutasyabihah bagi Quran. Tidak kutip-kutip ayat bahasa sebut tangan, sebut kaki, halah deh. Turun naik pada baca hadis Isra Mi'raj diterima di atas ni menunjuk hidup kutip lagu tu. Tu jadi keliru. Patut orang ni bila boleh dia pok dikata salah orang tua dia. Ayat dia tak betul. Mana boleh tu ada tak tepat. Tak ada kalau itu Tuhan siap. Dia kata dia mula jadi keliru. Sebab dia kutip benda-benda ayat-ayat yang mutasyabihah. Sedangkan mutasyabihah tak kata dah. Kita kena mendulukan mahkamah. Hal keadaan yang menusubik itu yakni ayat Quran yang ada padanya syubhat dan kesamaran. Hal keadaannya ati menusubik membanyak ia akan bercakap padanya yakni pada ayat-ayat yang mutasyabihah itu. Dan menanya-nanya ia akan segala manusia daripadanya, artinya daripada ayat-ayat yang mutasyabihah itu. Tengok kalau beberapa puluh tahun dulu, istiwa ar-Rahman istawa. Allah kalau tu dia ada Isra menunjukkan itulah. Kalau kita nak kira dah nak zahir sama zahir, tak ada kena ambil lain ayat sama ayat apa. Bakal kita tanya dalil dengan istawa alal dalil zuhir kata Tuhan duduk atas arah. Maknanya duduk tetap atas arah, tak apalah. Apa hak turun naik? Celana. Apa pula nya duduk atas arah? Pada ayat surah Tabarak tu, amintum man fis sama tafsir tu kena ke Allah. Pada langit. Langit dengan arah tak pada langit. Ni duduk langit pula dah. Duduk atas arah. Mana duduk mana sungguh? Dia mau takwil pula dah. Pi dengan mana Allah. Lain tu tak boleh takwil pula dah. Tak ada takwil tafsir. Tiga berbelit tapi orang awal dapat kesian orang awal. Habis tu kata perkara lagu ni kalau tak kesian belah nak jaga ke orang awal, tak ada nak sembuh. Tu dia. Itulah di antaranya. Lalu menanya-nanya ia akan segala manusia
daripadanya arti daripada ayat-ayat yang mutasyabihah. Dan dari kerana itulah pukul akan dia tu, akan Subaik tu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai takzir. Ada dia tu. Sebagai takzir dan takdib akan dia, akan Subaik. Apa maksud? Artinya sebagai dera. Dera panggil. Tu dia, dera. Dia baca darah. Sebagai dera. Dan ajar adabnya, ajar perangai. Dia panggil takdib. Jangan belah tu. Jadi keliru orang ni dia haram siap-siap dah. Orang dah pergi kena dah. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan sah, Tuhan tak serupa bagi setiap makhluk. Kerana makhluk ni tak sunyi pada arak dan jiring. Bila Allah tak serupa makhluk kan, senang kenal ni nanti tak lah. Makhluk ni tak sunyi pada bergerak dia. Allah tak serupa, tak bergerak tak dia. Makhluk ni tak sunyi pada berjihad bertepat. Allah tak serupa, tak berjihad tak tepat. Senang lah tak apa-apa ni dah buat keliru. Pelik nak pelik. Nanti dah. Kita dah mengaji huruf-huruf level tu dulu. Jin satu, jin bawah satu titik, kau di atas satu titik, ha tak ada titik, kau senang kenal lah dah. Kau main buat peling atau tak ada titik, tak ada apa ha. Lerok lah. Apa tu? Tapi gitulah. Sebenarnya kita tengok ujian dari Allah. Nak menzuhirkan siapakah tahqiq sungguh ilmunya, siapa kukuh sungguh. Itu dia. Habis itu. Sampai di sini kita akhiri dengan wallahu subhanahu wa ta'ala huwal hadi ila sawa'is sabil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala huwa ia jelah yang menunjuk kepada jalan yang betul, jalan yang sama, jalan yang lurus. Ila sawa'is sabil. Kalau mengaji kaedah idafah sawa kepada sabil, boleh kata idafah sifat pada mausuh tapi nak takwil dengan sewasah. Mana wal hadi ila sabilis sawi, kepada jalan yang sama, jalan yang bagus. Minta Tuhan tunjuk. Selesai. Ini ada satu cerita lagi pula ni. Dan setengah daripadanya berkata Sayyidina Umar, innahu sayati nasun wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.